Saya kira bidang kemahiran juga merupakan satu bidang yang cukup penting dan juga diutamakan oleh pihak kerajaan sekarang. Dan TVET MARA sekali lagi melakar sejarah dan juga mencipta nama di pesada antarabangsa apabila menerima anugerah platinum daripada Asia Pacific Accreditation and Certification Commission APAC. Dan juga dalam pada itu merupakan institusi TVET pertama dalam sejarah yang telah dianugerahkan platinum oleh APAC di rantau Asia Pasifik. Jadi tahniah kita ucapkan, dan hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan pengarah Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah Tuan Haji Azman bin Alik ataupun Ali, dan juga Dr. Suzila Sahibatul Akmal binti Ahmad, Timbalan Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknik Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa sihat sangat sebab kalau kita boleh lihat ini merupakan di antara anugerah yang tertinggi. Platinum. Dah tak ada tinggi dah terlepas daripada itu. Platinum. Tapi mungkin mukadimahnya mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikitlah mengenai Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samika kerana memberikan kesempatan kepada kami di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah untuk bersiaran pada hari ini. Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah sebenarnya telah beroperasi sejak daripada tahun 2008 yang lalu, dan kami memberikan fokus latihan dalam bidang teknologi otomotif dan juga teknologi pemprosesan bahan termaju, khususnya dalam bidang seramik, komposit dan juga plastik. Merupakan sebahagian daripada rantaian lebih kurang 269 institusi pendidikan di bawah TVET MARA, yang mana dalam TVET MARA kami melahirkan sekitar 30,000 orang graduan setahun, dan dalam sistem saja dalam pembelajaran kita ada lebih kurang 50,000. Dan selain daripada itu, kami juga adalah merupakan sebahagian daripada rantaian TVET KPLV. Selain daripada MARA, ada lagi 7 agensi lain yang berada di bawah KPLV juga menawarkan program TVET. Itulah Syafiqah, KKTM Masjid Tanah berada. Kami berada dalam satu rantaian sistem pendidikan TVET yang terbesar saya boleh sebutkan di dalam negara kita untuk memberikan sumbangan kepada negara kita. Kalau kita boleh lihat di belakang ini merupakan sijil yang diterimanya, iaitu anugerah daripada APAC. Mungkin Dr. Suzy boleh jelaskan terlebih dahulu apakah APAC itu, APACC? Okey, kalau APAC ya, saya boleh saya ceritakan sedikit berkenaan dengan APAC ni. APAC ni singkatan kepada Asia Pacific Accreditation and Certification Commission, ataupun kita katanya Suruhanjaya Akreditasi dan Persijilan Asia Pasifik. Okey, sebenarnya APAC ni adalah sebuah badan akreditasi yang ditubuhkan di bawah CPSC. Banyak betul singkatannya, tapi kan CPSC adalah Colombo Plant Staff College yang telah ditubuhkan sejak 1973 ya, dan berpusat di Manila. CPSC ni dia adalah Intergovernmental Organisation ataupun IGO. Dia ditubuhkan untuk menangani isu-isu TVET dan juga untuk meningkatkan kualiti TVET di rantau Asia Pasifik. Jadi kalau boleh kita katakan akreditasi TVET ni adalah untuk mengukur tahap kualiti sesuatu institusi TVET itulah. Dan kalau kita, Syafiqah, mungkin Syafiqah biasa dengar QS ranking, THE ranking yang diidam-idamkan oleh universiti-universiti lah. Betul. Tapi itu universiti beringkat akademik. Kalau untuk TVET, institusi TVET, kita ada APAC ni merupakan akreditasi tunggal yang digunakan untuk mengukur standard dan kualiti sesuatu organisasi institusi TVET tu. Dan dari segi pengiktirafan dia akan iktiraf dari segi level mula-mula sekali bronze, lepas tu silver dan gold dan seterusnya platinum. Platinum tu sangat mahal nak dapat dan belum pernah ada lagi. Saya ucapkan, walaupun saya dah pernah ucapkan tahniah dekat sahabat kami di sini, sekali lagi kami sangat bangga sebab institusi yang pertama di rantau Asia Pasifik yang telah menerima anugerah peringkat platinum ni. Kalau mereka yang dalam bidang kemahiran ini mungkin akan tahulah betapa susahnya sebenarnya nak dapat penganugerahan itu, platinum khususnya. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apa sebenarnya kriteria dan juga apa yang sebenarnya dinilai sehingga menjadikan KKTM Melaka ini dianugerah dalam platinum ini.
Betul lah ni Safika. Kami sebenarnya telah membuat persediaan sejak daripada tahun 2018. Maksudnya lebih kurang dalam 3 tahun yang lalu memulakan tindakan-tindakan dan khususnya yang dikaitkan dengan keperluan untuk persijilan tersebut. Memandangkan walaupun kami ini sebenarnya bukanlah institusi pertama yang diaudit di dalam negara kita, tetapi hakikatnya kita hanya mula akses pada dokumen-dokumen yang dikaitkan dengan audit tersebut sekitar 3 tahun yang lepas. Jadi ianya memerlukan satu persediaan yang sangat rapi dan kami akan diaudit dalam 7 kriteria yang merangkumi pelbagai kandungan, di antaranya adalah seperti tadbir urus, dari segi pelaksanaan program PDP, pelajaran dan juga pengajaran, dan ianya sebenarnya memerlukan satu sumbangan contribution yang tinggi daripada ahli pasukan untuk menjayakannya. Sebab itulah bagi berhadapan dengan audit tersebut, satunya selain daripada memahami tentang keperluan pihak audit, kami juga mahu tidak mahu kena faham dari segi kehendak stakeholder, khususnya pihak TVET MARA sendiri dan juga pihak kementerian, sebab kami mewakili satu organisasi yang besar. Jadi kejayaan ini sebenarnya perlu mengambil kira juga tentang keperluan-keperluan stakeholder ini. Jadi nak tak nak kita kena buat yang terbaik, dan pasal ini dari segi cabaran dan yang perlu dibuat pada ketika itu, selain daripada memahami kehendak di segi stakeholder dan juga memahami kehendak auditor, adalah untuk menyediakan bahan-bahan, untuk menyediakan pasukan kerja yang mantap, dan yang seterusnya pastinya pada hari kejadian, pada hari audit adalah untuk memastikan pihak auditor faham tentang apa yang kita amalkan dan seterusnya dengan bukti-bukti yang kita kemukakan, ianya telah berjaya menambat hati pihak auditor. Itulah saya rasa dari segi cabaran ketika kita dilaksanakan audit yang berkaitan. Bila kita bercakap mengenai audit, kalau dahulunya senang sebab kita boleh bagi bukti fizikal, tetapi 2 tahun ini kebelakang ini kita menjalankan PDP. Jadi bagaimana sebenarnya KKTM Masjid Tanah, ialah sebab dah menerima anugerah platinum ni, kita pun sama-sama nak belajar juga apa sebenarnya rahsia KKTM untuk kekal kecemerlangan itu walaupun terpaksa berhadapan dengan pembelajaran dari segi dalam talian ini. Sebab bidang kemahiran bukan mudah untuk diajar dalam talian ini, Tuan Haji. Betul Safika. Adalah menjadi satu cabaran kepada kita untuk melaksanakan PDP secara online, dalam arti kata kita ingin menyampaikan ilmu tersebut secara hands on. Dan hakikatnya saya mengucapkan sabas kepada usaha-usaha pesyarah sebagai contoh. Walaupun kita ada halangan tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara bersemuka, tetapi kita yakin bahawa pesyarah-pesyarah dapat juga melaksanakan proses-proses PDP ini secara online dengan keadaan yang sangat struggle, sangat payah. Dan apatah lagi para pelajar, mereka ini ialah selain daripada halangan-halangan fasilitis, mereka ini perlu juga merasai proses pembelajaran itu secara hands on, secara fizikal di depan mata. Mereka nak pegang tool sebagai contoh. Mereka nak bercakap dengan pesyarah sebagai contoh, selain daripada eye contact dan sebagainya. Jadi ianya sebenarnya memerlukan satu inisiatif tambahan dari kalangan para pelajar, para pengajar untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran. Begitu juga dari segi aspek audit kami ini. Pada tahun 2018 kami sebenarnya telah bermula persediaan secara fizikal. Dokumen-dokumen banyak yang telah kita kumpulkan dan kita persiapkan. Malangnya ialah ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terpaksa mengubah semula persediaan-persediaan tersebut ke dalam bentuk digital, dan alhamdulillah memandangkan kita dah ada pengalaman melaksanakan PDP secara online. Dan ketika kita di audit juga, kita telah berjaya untuk membuktikan bahawa kita juga sebenarnya mampu deliver material ataupun item itu secara online kepada panel kita. Tahniah kita ucapkan kepada KKTM Masjid Tanah. Memang layaklah doktor tapi itulah mungkin kepada mereka yang tidak berada dalam bidang ini, terutamanya bidang TVET ini, mungkin tidak memahami betapa pentingnya sebenarnya penganugerahan daripada APEC ini. Mungkin Dr. Susi boleh terangkan. Okey, kalau dari segi kita
kita target untuk mendapatkan persijilan ataupun akreditasi daripada APEC ini, sebenarnya dia adalah selari dengan pelan transformasi TVET MARA dan juga pelan pembangunan luar bandar yang disediakan oleh KPLB dan juga pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi salah satu daripada inisiatif-inisiatif dalam pelan-pelan tersebut menyatakan bahawasanya untuk meningkatkan kualiti TVET di Malaysia, kita akan cuba untuk mendapatkan, kita akan mendapatkan pengiktirafan dan juga akreditasi di peringkat antarabangsa. Sebab kita tahu kalau dalam Malaysia untuk kita untuk institusi pendidikan untuk terutamanya TVET, kita akan diakreditasi dan juga ditauliah oleh Puan Syafiqah pun tahu, itu MQA dan juga JPK, dua body ini. Tapi kita nak pergi nak teroka kepada peringkat antarabangsa lah, untuk di peringkat KKTM, MJI dan juga IKM. Keseluruhannya kami mempunyai 25 institusi. Sebenarnya telah ada 7 institusi kami yang telah melalui proses akreditasi APEC. 1 mendapat anugerah platinum dan 6 lagi telah mendapat pengiktirafan tahap gold. Dan sebenarnya kita sedang menunggu satu lagi keputusan, iaitu baru-baru ni awal bulan Februari, salah satu institusi kita, IKM Bintulu Sarawak ya, telah menjalani proses audit, penilaian audit untuk mereka. Doakan yang baik-baiklah keputusan dia, insya-Allah. Kami yakin setakat prestasi ketika proses audit itu berjalan, alhamdulillah kita jangkakan yang baik-baiklah. Dan kalau untuk ceritakan kelebihan dia ni, dari segi kita boleh katakan secara amnya, dia adalah sebagai tanda aras kualiti pendidikan TVET kita di rantau Asia Pasifik. Betul. Itulah benchmark dia. Dan kalau nak ceritakan lagi dari impact dia kepada institusi TVET kami, kita boleh meningkatkan dari segi branding kami, image kami, dari segi pembekal TVET di Malaysia meningkat, dan juga terutamanya di dalam MARA lah. Kita nak meningkatkan image kita, dan juga kita dapat juga menambah keyakinan pemegang taruh, terutamanya player-player di peringkat industri lah, supaya dia nampak kualiti kita tu. Dan juga lagi antara kelebihannya adalah kita dapat melaksanakan program-program pertukaran pelajar, pertukaran pensyarah di antara institusi-institusi APEC yang telah diakreditasi. Di samping itu juga kita boleh melaksanakan sebenarnya pelbagai aktiviti di antara institusi-institusi itu. Saya nak bagi contoh ya, salah satu yang impact dia yang saya rasa memberi kesan dalam masa yang terdekat adalah, salah satu dia adalah kita dapat meningkatkan hubungan, meningkatkan jaringan di antara institusi, di antara negara-negara di rantau Asia Pasifik. Sebagai contoh, salah satu institusi kami, MARA Japan Industrial Institute ataupun MJII, telah menganjurkan satu seminar. Seminar itu telah dianjurkan secara bersama CPSC, dan telah berjaya menarik lebih ramai peserta di kalangan negara-negara Asia Pasifik. Jadi nampak ya, kerjasama dekat situ memberi kesan lah kepada bukan sahaja image kita dapat kita kata kita dapat dari segi position kita di peringkat Malaysia, tapi juga kita dapat position TVET MARA tu di peringkat Asia Pasifik. Tadi Doktor ada menyentuh mengenai MARA Japan Industrial Institute, dan juga kita ada lagi IKM dan juga selain daripada KKTM. Perbezaan dan juga kelebihan di antara salah satu institusi ini bagaimana? Kalau sebenarnya tidak ada perbezaan. Sebenarnya saya nak cerita sikitlah. Kalau mula-mula dari ada montaj tadi tu, ada video yang dikeluarkan, sebenarnya institusi di bawah kami ni adalah dimulakan dengan Institut Kemahiran MARA Jasin. Pada ketika itu kita menggunakan nama IKM. IKM untuk program-program peringkat sijil. Kemudian kita berkembang dengan institusi Kolej Kemahiran Tinggi MARA pada tahun 2000. Kita pada ketika itu Kolej Kemahiran Tinggi MARA menawarkan program di peringkat diploma sahaja. Begitu juga dengan MARA Japan Industrial Institute. So berbeza dia tu level sijil dan juga diploma. Tetapi bermula tahun 2016 kita telah merasionalisasikan program-program kita, sebab kita hasrat kita ke arah untuk melahirkan
graduan yang mampu menjana pendapatan dengan kadar gaji yang lebih tinggi. Jadi kita mula menaik taraf program-program di peringkat CJ kepada peringkat diploma. Jadi kalau untuk sekarang ni kita kata tak ada beza sebab di Institut Kemahiran MARA pun ada program diploma dan juga CJ, dan di KKTM pun ada program diploma juga. Tuan Haji, macam kita katakan platinum ni dah yang paling tinggi dah. Dia kalau dapat gold boleh lagi naik menang ke platinum. Kalau platinum ini selepas ini harapan daripada KKTM Masjid Tanah dan juga Hala Tuju ini bagaimana? Itulah Syafiqah, perkataan platinum itu sendiri sebenarnya sangat berat untuk disebut. Betul. Dan apatah lagi untuk dipikul. Ya. Dan kalau ada istilahnya nak mendapatkan platinum itu sukar, sebenarnya subhanallah untuk mengekalkan value platinum itu dalam kami punya operasi juga adalah merupakan sesuatu yang sangat sukar. Setuju. Apatah lagi sekarang ni pada peringkat awal kami dianugerahkan platinum ini, pastinya apa yang ditunggu-tunggu adalah momentum. Dan hasrat daripada momentum yang akan kita buat yang Syafiqah, sebenarnya kita kalau boleh nak orang kata masyarakat benar-benar merasai satu gerakan yang kita sebutkan dulu, mengarus perdanakan TVET di dalam negara kita. Haruslah benar-benar dirasai oleh seluruh masyarakat. Ya. Sekarang ini pendidikan TVET tidak lagi boleh dilihat sebagai pilihan kelas kedua. Kerana dari segi keperluannya kepada negara dan juga pembangunan ekonomi. Sebab itulah kami mensasarkan daripada perkataan anugerah platinum yang kami peroleh ini. Sekurang-kurangnya ianya dapatlah orang kata menimbulkan satu kesedaran baru daripada masyarakat bahawa di Malaysia ini kita telah mempunyai institusi TVET yang memang sudah bertaraf dunia. Betul. Dan ianya menuntut mereka ini semua untuk memberikan sokongan. Jadi pilihlah TVET ini sebagai salah satu daripada aliran pendidikan anak-anak kita, khususnya dengan menjadikan TVET KPLB, TVET MARA dan juga KKTM Masjid Tanah ini sebagai pilihan untuk mereka meneruskan pengajian pada masa depan. Saya setuju, pilihlah KKTM Masjid Tanah kerana telah pun menerima anugerah Platinum Award. Tapi macam mana nak masuk ke KKTM Masjid Tanah ni, Tuan Haji? Boleh, Syafiqah. Sekarang ni boleh saja semua di hujung jari, Syafiqah. Search saja www.tvetmara.gov.my. Segala-galanya ada di hujung jari. Jadi segala-galanya ada di hujung jari. Kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, mungkin ada anak-anak ataupun anda sendiri yang ingin menyambung pelajaran, boleh saja ke KKTM Masjid Tanah yang baru saja dianugerahkan anugerah platinum. Kita ulang banyak kali. Yelah, supaya syarikat ataupun pusat bertauliah yang di luar sana menjadikan sebagai KKTM Masjid Tanah ini sebagai satu sumber inspirasi. Mungkin kata-kata akhir sedikit daripada Dr. Suzy untuk menggalakkan lagi sebenarnya para pelajar atau belia di luar sana untuk sama-sama mendalami dalam bidang kemahiran. Okey, saya nak kata ya, belia-belia di luar sana dan juga jika ada penonton-penonton yang ada anak-anak ya, saya galakkan sangat untuk menyertai ya, untuk menyambung pengajian dalam program TVET. Sebab kita tahu dah kalau program TVET ni dari segi keboleh pasarannya memang tinggi. Dari segi market dia di pihak industri, insya-Allah tak akan ada masalah ya. Terutamanya kami di TVET MARA, kami memang memfokuskan kepada kemenjadian pelajar tu untuk menjadi keusahawanan juga. Jadi dari segi sokongan untuk sistem menjadi kepada seorang usahawan tu, jangan bimbang. Okey, lepas tu lagi satu ya, saya nak war-warkan, ada masa berapa lama lagi? Sikit lagi. Sikit lagi. Saya nak mewar-warkan kepada semua ya, penonton-penonton untuk layari website kami TVET MARA ataupun mana-mana platform sosial media kami, iaitu Facebook, IG, Twitter, TikTok dan juga Twitter. Semua sosial media lah. Search saja TVET MARA. Okey, terima kasih Tuan Haji Azman bin Ali ataupun Ali, Pengarah Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah, dan juga Dr. Suzila Sahibatul Akmal binti Ahmad Timbalan, Pengarah Kemahiran Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA, kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk sama-sama kita mendalami mengenai bidang kemahiran, dan juga tahniah sekali lagi kepada KKTM Masjid Tanah untuk anugerah platinum ini.